bagi anda korang makan. Air minuman berperisa buah-buahan. Best original masalah mak cili api jenis 9. Kami menjual dan membekal daging wagyu Jepun. Base masakan daripada Miyakun. Dino chips, baik. Florentin Bo. DJJ Food Industry mengeluarkan pas-pas makanan Kelantan. Nasi lemak ini berada di lokasi Tanjung Malim Perak. Produk ayam rebus iaitu Harashi Village. Rempah bersama sentiasa berada di rumah anda. Jangan lupa dapatkan Popeyes Burger Frozen. Sambal garing udang telah berada di seluruh Malaysia. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala. Tekun usaha untuk berjaya takkan mudah. Semangat kita takkan mudah. Semangat kita takkan mudah. Semangat kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua dan terima kasih kerana masih lagi bersama saya Fizio Omar dalam program Reality Zero to CEO. Tanpa kita sedari, minggu ni merupakan minggu yang ke-9 dan bermaksud tinggal berapa episod sahaja lagi program ini akan berakhir. Baiklah, sebelum kita mulakan seperti biasa, kita sentiasa ditemani ketua mentor kita Datuk Faridah Hanim dan juri-juri hebat iaitu Datin Fauziah Gaus selaku founder dan CEO FG Wallet Birdnest dan juga Encik Rizal Naini, ketua pegawai eksekutif SME Corp Malaysia dan ketua juri kita Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia corporate dan CEO syarikat termasyhur antarabangsa. Barulah saya faham kenapa Ibu Hani beria sangat nak buat mid program performance review pada minggu ini. Sebab kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung program. Jadi memang wajiblah bagi mentor-mentor kita ni nak diagnose habis-habisan perkembangan prestasi peserta dalam program ini. Aduh, bila cakap pasal diagnose ni saya sendiri jadi seram sejuk tahu tak? Sebab benda ni sangat-sangat penting. Dan dengar kata mentor-mentor ni buat sesi reality check on sales. Jom kita tengok. Syukur Alhamdulillah kita nampak ada peningkatan yang memerangsangkan secara purata daripada semua peserta. Ini adalah task-task yang mereka dah buat setakat ni. Daripada Ultimate Goal Setting, task yang pertama sampailah Shopee Live, and pada minggu ni kita nak tengok mereka punya reality check. Apa yang berlaku setelah dia belajar dengan mentor-mentor, setelah dia buat task-task ni, macam mana semua task ni memberi impact kepada performance bisnes mereka, terutama kita fokus kepada jualan mereka. Kalau kita tengok yang masuk ZTC ni memang betul-betul bermula daripada kosong. Ada orang yang memang tak pernah buat online business, ada orang yang memang produknya baru nak keluar. Tengok, rata-ratanya memang meningkat. Dan paling best bila kita tengok separuh daripada peserta ZTC yang memang menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten. So, seronok lah kalau MJ dengar macam ni. Pada awal episod, MJ dah ajar diorang macam mana nak urus kewangan ni kan. Tapi MJ duk fikir macam mana nak urus kewangan kalau sale tak ada. Hari ni rasa seronok ajar tu, urus tu macam mana. Setiap minggu diorang belajar different teknik yang berbeza. Lepas tu diorang kena buat task lagi. So lah ada yang sale tinggi teknik ni, ada yang sale rendah teknik ni kan Uncle. Once dia nampak momentum, kalau tengok kat sini kan, tengok dia cara dia naik tu. Ambil kau. Majority tak pernah buat digital. Jadi syukur Alhamdulillah objektif ZTC ni diwujudkan untuk membantu usahawan-usahawan kecil ni, pendigitalan bisnes mereka memang kita nampak hasil dia. Alhamdulillah, nampaknya banyak sangat peningkatan yang berlaku kepada peserta walaupun baru 9 minggu ya. Dan saya faham dalam masa 3 bulan setengah ni peserta terpaksa berdepan dengan berbagai tugasan dan sudah pasti tugasan itu bertujuan untuk menguji kredibiliti mereka sebagai seorang usahawan. Mari kita tengok apa agaknya kriteria keseluruhan yang telah ditetapkan oleh pihak mentor kepada peserta kita. Ini bukan program reality hiburan. Ini sebuah program reality untuk melahirkan usahawan-usahawan yang berilmu dan berjaya. Jadi mestilah banyak proses yang terpaksa mereka lalui.
Kalau tadi kita tengok Mentor Hanif dan MJ, mereka pakar dalam bidang akaun dan finance yang meneliti perkembangan jualan peserta. Ada lagi, dengan kata ibu dan beberapa mentor lain buat sesi terjah kualiti produk mereka. Kita tengok peserta mana yang kena terjah tu. Kita dah rasa you punya semua kek lapis yang ada dekat sini. Macam mana you deliver you punya bungee roll? Bila saya buat, saya edarkan dekat sekitar kawasan rumah saya. Yang jauh tu dia macam frust, tak dapat. Jadi saya cuba untuk postage pada first thing saya postage pada abang saya dekat KL, dan alhamdulillah dalam 3 hari benda tu masih okey, tak rosak, tak apa, dan saya cuba untuk buat postage pada customer lain, dan alhamdulillah lah boleh pergi ke satu Malaysia, dan paling best boleh pergi ke Sabah Sarawak juga. Dia memang datang dalam bentuk macam ni ke? Dia tak ada kotak? Ada kotak tapi belum siap. Yang ni cempedak kan? Ada cempedak. Kita tidak menggunakan bahan perisai ibu. Kita menggunakan buah cempedak dekat dalam dia tu. Stiker ada yang baru ni, ada design baru eh? Ada, kita gunakan sleeve tapi belum dapat lagi. Okey, nanti dapat design minta tunjuk kat saya juga. Saya nak tengok outlook. Boleh. Banyak ZTC ni apa perubahan yang paling besar berlaku dalam Amanda Laker? Bila saya masuk dalam ZTC ni, banyak ilmu yang saya dapat, saya apply. Lagi-lagi masa kita buat launching dan saya tak pernah ada reseller, dan first time saya ada reseller, memang saya terkejut. Dalam masa 1 jam saya boleh buat berpuluh ribu tu. Saya punya postage saya tak pernah top up 1,000, dan first time saya top up 1,000 dan memang habis. Ni Kaya. Yes. So Kaya you ni dia ada kepekatan macam custard yang sangat disukai oleh anak-anak kecil especially. Dia punya rasa manis kat ujung lidah, but at the end of the lidah dia punya aftertaste dia lemak-lemak, which is actually Kaya yang kelas-kelas tinggi lah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Macam mana kapasiti capacity. pembuatan Kaya ni, Datin? First of all, untuk Kaya, that's why saya tak address on ZTC. Sebab untuk menghasilkan Kaya ni, saya buat traditional dengan small capacity. Sendiri, tak ada kilang? Tak ada. Kalau di OEM kan dengan resepi tu takut tak? Boleh. Saya tengah mencari kilang untuk OEM kan Kaya. Saya tak jumpa lagi. Bagi Ibu, Kaya ni ada potential sangat. This one memang 100% traditional cara buat apa semua. Saya tak tahu lagi macam mana nak improvekan on the quality untuk tahan lama sikit apa semua. That's why saya perlukan kilang lah untuk OEM kan Kaya ni. Exactly. Dia ada semua knowledge tu, don't worry. Okay, Ibu nak tanya satu lagi pasal pack nasi kamuk ya? Nasi komok. Apa tu? Nasi biryani Thai yang famous dekat Kelantan. Saya baru je release sebenarnya sebab ramai sangat yang macam member saya yang dah pernah makan dekat restoran saya minta saya buat. That's why saya keluarkan juga dalam ZTC ni. Oi, ini macam bang. Cuma chef dia berapa lama korang beli? Kalau itu kan saya buat R&D itu, kita hantar ke lab 9 bulan. Tapi kita letak dekat dia punya botol letak 6 bulan je. Berapa botol capacity you boleh produce sehari? Paling maksimum 2,500 botol sehari. Sambal pure ni betul-betul lahir sebabkan ZTC. Ibu rasa perwakilan you dekat spreads around Malaysia is not strong enough. And satu lagi, bagaimana you buat supply chain? From where is developed kilang untuk sampai ke point-pointnya. Point ni akan spread kat radar dia. So kat situ akan increase sale. And then macam mana dia keluarkan radar dia sampai orang sekeliling setempat tahu, are they loud enough, do they say the right word, message yang betul ke tidak. You baiki ni je, ini nasihat kami. You buat ni, insyaAllah you jadi jutawan soon. All of us dah taste you punya Karashi Bilis. What's the capacity like for producing this a day? Saya boleh buat sampai tutan. Tutan tu berapa kotak ni equals tu? 10,000. Kata dah kilang kau besar nak oi. Boleh buka, dia ada perforated line. You can cut and simpan the recipe. And then sebab kita bagi different recipe dan Karashi, so you can try our other product. Ikan bilis dia sangat crunchy, tak berminyak, pedas dia just nice, healthy, gluten free pula. The product is so good. Sebenarnya apa yang you kurang adalah ilmu dalam ZTC. Betul. Masuk ZTC ni macam you kata tu, like you know, it gives me much more jelas lagi gambaran apa yang saya tak buat selama ni and apa perlu buat in terms of from A to Z lah, bukan cakap just product, but in terms of managing, financing. Sekarang ni saya tengah membina team so that I have a solid team yang faham
In terms of certification, ada verified by labs. Kalau kita memang ada backup proof. So kalau do you want me to shout on that properties and value more? Yes, of course, definitely. Sebab it's all about trust and credibility. Start to penetrate the market. Itu nak ada begitu. Rasanya makin lama makin berdebar jantung peserta kita ni. Tak apa, kita ambil nafas dulu, kita rehat sebentar. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, tekun usaha untuk berjaya, takkan pudar. Pihak mentor tidak menilai berdasarkan jumlah jualan sahaja. Sebaliknya, peratusan pengembangan perniagaan mereka diambil kira. Perniagaan bukan sahaja semata-mata dari hasil jualan yang tinggi, banyak lagi faktor lain yang perlu diambil kira. Baiklah, kita nak jemput Mentor Hanif untuk membentangkan prestasi peserta berdasarkan reality check on sales yang beliau buat ke atas peserta-peserta sebelum ini. Terima kasih Fizo untuk minggu ini. Resultnya sangat-sangat menarik, keputusannya sangat-sangat mengejutkan mentor dan juga pihak juri. Kita dapati untuk top 3, yang pertama jatuh kepada Rosuzila Akma yang mencatat peningkatan jualan sebanyak 60 kali ganda. Yang kedua adalah Major Riyad daripada Florentine yang berjaya mencatat peningkatan jualan sebanyak 14 kali ganda. Dan yang ketiga untuk top 3 adalah Ahmad Tarzidi yang berjaya mencatat peningkatan sebanyak 10 kali ganda. Manakala untuk bottom 3, yang pertama Muhammad Zaiham daripada K-Food kerana mencatat jualan yang tidak konsisten untuk setiap minggu. Seterusnya Masak Rabin yang juga tidak konsisten dalam jualan mingguan untuk tas-tas yang diberikan. Dan yang paling teruk adalah Muhammad Fazril Shazwan yang hampir tidak melakukan sebarang jualan pada minggu-minggu yang diberikan. Itu saja Fizo, keputusan untuk tas pada minggu ini. Tahniah diucapkan kepada Puan Rosuzila Akma dari Surich Enterprise. Baru saja dinaikkan dari kategori observation ke top 25 minggu ke-6 dalam masa 3 minggu. Terus jadi top 3. Wow, hebat, memang hebat. Jadi nampaknya berdasarkan apa yang saya lihat dalam tugasan minggu ini, rasa-rasanya mungkin tidak akan ada penyingkiran kerana itu bukan tugasan. Saya nak tanya pihak juri lah dulu. Macam mana ni Cik Rizal? Terima kasih Hafizo. Sebelum saya memberi komen kepada bottom 3, I would like to actually congratulate lah kepada mereka yang berjaya tadi. Saya begitu teruja dan berpuas hati. Top 3 ada yang 60 kali ganda, ada yang 14 kali ganda dan juga 10 kali ganda. Kepada yang bottom 3, saya nak panggil Cik Mas Akrabin dan difahamkan Cik Mas Akrabin jualannya tidak konsisten selama di dalam ZTC ini, dan jualan yang terendahnya memang rendah, difaham RM100 sahaja dibuatnya dalam tas yang ke-7. Ini merupakan kali ketiga yang mana Mas Akrabin menjadi bottom 3 jadi mungkin kita nak dengar apakah isu ataupun masalah yang dihadapi oleh Cik Mas Akrabin ni. Silakan Mas Akrabin. Untuk minggu ni dari segi tas saya buat macam yang disuruh. Saya cari reseller, saya buat untuk sales sendiri juga. Dan daripada segi penerimaan memang untuk minggu ke-7 tu ada drop, slow down sikit daripada sebelumnya sebab ada ejen tak repeat order, dan saya pun
agak multitasking dekat offline. Saya tak sempat dekat online, dan online saya still promote dekat platform WhatsApp apa yang saya sempat. So saya dah buat habis break takat saya mampu lah. Saya tahu Mas Akrabin dalam minggu yang kedua dan yang ketiga Mas Akrabin merupakan bottom 3 ya. Tetapi setelah melaksanakan apa yang diajar oleh mentor-mentor, saya dapati Mas Akrabin telah improve lah dari segi tugasan, pelaksanaan. Cuma dari segi jualannya dia tak konsisten. Elemen mid review ni ataupun mid program review dalam episod 9 yang kita sanakan ni, kita perlu fokus lah reviewnya kerana chat dan recheck merupakan satu perkara yang penting untuk kita mengetahui prestasi semasa kita ya. Sama ada kita in a good track or not. Jadi perlu halusi dan teliti dari segi perancangan dan strategi perniagaan, terutamanya bagaimana hendak menambahkan sales. Dia banyak strategi dalam sales ni. Saya rasa boleh tanyalah mentor-mentor seperti kepelbagaian, seperti nilai tambah, strategi harga dan sebagainya, termasuklah promosi dan periklanan. Jadi Mas Akrabin, untuk minggu depan saya nak tengok Mas Akrabin make sure your sales tu, jualan tu meningkat. Selepas ZTC pun kena make sure jualan meningkat, sebabnya sales adalah yang pertama yang kita kena perlu ada dari segi sasaran kita dan juga dari segi pelaksanaan strategi perniagaan kita. Ya, Mas Akrabin? Baik, terima kasih Cik Rizal. Seterusnya kita dengar apa kata Datin Fauziah. Silakan. Okey, Cik Fazril, apa yang saya nampak sini, apa yang dikatakan oleh mentor anda tadi adalah anda merupakan bottom 3 yang teruk. Saya ikut balik ayat tadi ya. Saya nak tahu kenapa sales anda begitu, boleh dikatakan tak ada sales, ada pun terlalu sedikit untuk dikatakan ada sales tu. Masalah sekarang yang paling besar adalah sebab PKP. Saya sebelum ni production tepung saya buat di Kajang dan sekarang pindah di Ipoh. So dengan tempoh PKP susah kita nak gerak, nak kena dapatkan surat kebenaran daripada kita. Saya punya kontrak farm sekarang dah habis. So tengah proses nak masuk ke tempat yang baru lah. Sebab kontrak sebelum ni 2 tahun dah habis dan owner tak nak continue orang punya kontrak. So saya kena cari tempat baru. Alhamdulillah dah dapat dan dalam proses nak set up tempat baru dan produksi tepung pun akan sekali orang membuat di sini. Dan selain itu kekangan lah sebab saya buat semua seorang dalam tempoh PKP ni. So macam tu je lah, itu lah masalah yang saya dapat. Tapi saya dah 100% bagi Pak Umar untuk test minggu ni lah yang untuk buat series ni. In reality kehidupan inilah dia ya. Tak ada bisnes yang tak ada masalah. Cabaran hidup tetap akan ada. Okay, walaupun you one man show, you kena fokus juga sales yang boleh mendatangkan rezeki yang lebih di sini. Sebagai CEO, kita kena ambil cabaran untuk mencapai sasaran kita. Saya nak backup balik, kilang ada masalah ke dan sebagainya, you kena ada banyak backup plan. You dah kena study apa yang you harungi hari ini adalah satu masalah yang untuk you lebih matang, untuk you tahu macam mana you nak selesaikan masalah ini dalam masa yang akan datang. Saya rasa frust sebab saya nak tengok sales. Sebab ini adalah bulan ataupun minggu untuk kita tengok growth anda. Bila tengok growth tak ada, awak paling teruk tu, saya rasa kecewa bila tu. Terima kasih Datin Fauziah. Seterusnya kita dengar apa pula kata ketua juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Terima kasih Fizo. Saya juga ingin mengucapkan tahniah lah kepada yang top 3 tu. Saya rasa macam wow, gila punya wow. Begitu hebat. Sampai ada yang 60 kali ganda yang daripada observation. Ini menunjukkan bahawa kalau kita ada usaha tu, insya-Allah akan adalah resultnya ya. Jadi tahniah kepada top 3 saya ucapkan. Ni saya nak cakap dengan bottom 3 ni, saya rasa saya nak panggil lah Cik Zaihan. Saya nak cakap sikit dengan Cik Zaihan. Ya Cik Zaihan. Okey, saya rasa dalam minggu-minggu yang selepas ini kan, awak punya nama awak tak ada pun dalam bottom 3. Maksudnya tugasan-tugasan awak buat dengan secara okey. Tapi daripada segi result salesnya, iaitu yang paling mustahak sekali ni, yang resultnya kan,
Kenapa awak tak konsisten, Zaihan? Cuba cakap sikit dengan saya, kenapa tak konsisten? Kalau sebelum ni Datuk, produk saya yang ni sebelum Zero to CEO adalah para peniaga, di mana sos ni adalah merupakan sos untuk para peniaga dan beratnya adalah 1 kilo. Okay, jadi dalam program Zero to CEO ini saya telah mengubah bentuk packaging dalam bentuk untuk pengguna rumah, di mana saiz ni lebih kecil dan market segment ni adalah satu market segment yang baru dan agak mencabar bagi saya untuk memasuki pasaran yang barulah, Datuk. Pada awalnya saya dengan packaging yang lama, stiker yang lama. Okey, jadi setelah dalam program ini dengan nasihat daripada mentor, jadi saya telah mengubahlah packaging supaya lebih menarik. Okey, jadi di sini pada peringkat awalnya bulan pertama memang sedikit slow dan bulan kedua ada sedikit peningkatan untuk segmen pengguna rumah, dan insya-Allah saya akan usaha lebih lagi untuk buat marketing dan sales menggunakan ilmu yang telah mentor berikan di dalam menggunakan FB Ads, Google Ads dan gunakan OnPay, insya-Allah. Kalau ianya sebegini, maknanya ianya memang bagus, iaitu awak belajar. Awak tengah belajar, tugasan-tugasan awak buat secara mantap, dan oleh kerana awak membuatkan perubahan, awak buatkan perubahan packaging, awak buatkan perubahan dalam segi sales strategy, dan juga saya harap awak juga telah mempelajari dengan secara tekun teknik-teknik untuk online marketing. Ini dah meet program review ni, iaitu paling bagus saya rasa. Nampak kayanya awak belajar dengan bagus. Lepas ini kan kita kena tekan After this, it's time to push and push and push untuk sales. Terima kasih Datuk Yasmin dan juri-juri kita. Dan kepada anda semua penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar dan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Fizio Omar, dalam program Reality Zero to CEO. Kalau minggu lepas kita tengok Mak Chun bukan main berlagak lagi kerana dia berjaya dengan tugasan yang diberikan. Agak-agaknya minggu ini Mak Chun berjaya lagi ke? Lagu tu lah namanya Junior Mak Chun. Sales kena tinggi, barulah hampa boleh dapat hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ami. Ya. Ada buat appointment ke nak jumpa saya? Ada. Ingat tak apa yang I janji pada you? Ini dia. Barang you dah siap. Siap dah. Cantiknya packaging awak ni, Cik Ami. Hang ni memang bionic man lah. Sekarang you baru tahu kan, I ni buat kerja macam mana gila. You suruh I buat kerja, so you dah nampak. You suka tak? Suka lah, gila tak suka. Cantik lagu ni, tak suka apa. Hang ni Cik Ami. Dah lah I tak tidur malam. You bagi I satu kerja yang memang nak suruh cepat semua. You buat I gila. Oi, Cik Ami, hang ni cakap dengan aku macam tengah bercinta dengan aku pula lah hang ni. Yo, ingatkan tidur malam tak boleh dengan aku. Alah Cik Ami, sesekali kita kena jadi gila. Daripada gila hang tu, siap cantik lawa tengok hang. Tapi bukan sekali, dah banyak kali you suruh I buat kerja gila. Apa-apa mesti cari I. Yolah Cik Ami, siapa lagi yang buat packaging paling cantik dalam dunia untuk aku? Hang seorang je Cik Ami. You suka I buat magic, tapi I tak suka perkataan magic tu sebab benda ni kena fikir, kena ambil masa. Tapi you bagi suruh I buat dalam masa yang paling singkat. Tak kisahlah Cik Ami. Yang penting lo ni, Cik Ami adalah bionic man saya. Cik Ami berjaya buat packaging saya cantik lagu ni. Terima
So, Mak Cun suka? Sukalah. Terima kasih Cik Amir. Produk Mok Cun dah settle, dah selesai. Lah ni, yang Mok Cun sedih adalah tinggal beberapa minggu saja lagi. Jinia-jinia Mok Cun mungkin akan terus bersama Mok Cun, mungkin juga mereka akan tinggalkan Mok Cun. Tetapi yang penting lah ni, Mok Cun kena buat preparation. Persiapan supaya bila mereka tak ada dengan Mok Cun, mereka akan tetap dan terus berniaga menjadi seorang CEO. Takkan itu je perjalanan bisnes Mak Cun kita pada minggu ini. Sepatutnya saya rasa Mak Cun kena bentangkan rancangan perniagaan dia dengan jinianya. Assalamualaikum Fizo. Waalaikumsalam Mak Cun. Ni, boleh tak lah ni Mak Cun nak umumkan top 10 jualan tertinggi jinia Mak Cun? Sat Mak Cun, dia masuk-masuk tu nak umumkan. Umumkan apa ni Mak Cun? Umumkan jualan tertinggi lah Fizo. Mereka kan jinia, geng niaga Mak Cun, reseller. Jadi tugasan mereka yang utama setiap minggu adalah buat sales pertama. Kedua, cari reseller. Jadi kalau tak buat sales, buat apa jadi reseller? Jadi Mak Cun nak kena umumkan lah. Boleh nak? Okey, silakan Mak Cun. Ya, top 10 jualan jinia pada minggu ini adalah Fizo. Ya Mak Cun. Ni Mak Cun nak abak dekat hang sikit ni. Minggu depan Mak Cun dah tak nak umum dah jualan depa. Kenapa Mak Cun? Mana boleh. Ini kita dah minggu ke-9. Tak surprise lah nanti masa malam award night tu. Lah ni mereka dah tahu dah mereka punya jualan tiap-tiap minggu berapa. Entah-entah ada satu orang tu duk catat lah kawan-kawan yang lain tu tinggi berapa. Dia tahu nombor berapa. Jadi tak ada surprise lah siapa jualan tertinggi. Jadi Mak Cun tak nak umum dah sampailah malam akhir. Biar jadi surprise siapa pemenang dia. Mak Cun. Ya. Ibu tak nampak pun tadi kisah perjalanan bisnes Mak Cun minggu ini. Kan ibu dah minta minggu lepas Mak Cun kena present rancangan perniagaan Mak Cun dengan jinia-jinia Mak Cun. Ya ibu, ada. Ibu jangan risau, ada. Manusia tu dipegang pada janji ibu. Jadi saya memang nak present khusus untuk ibu dan juga juri-juri pada petang ni. Sebab apa? Sebab ini adalah perancangan utama dalam hidup Mak Cun untuk Zero to CEO ini bersama jinia-jinia Mak Cun. Jadi dengan ini Mak Cun dengan gembiranya nak present kepada ibu dan juri-juri. Silakan. Saya mewakili jinia-jinia dari negeri Pahang. Program usaha sama saya yang saya hendak buat bersama Mak Cun adalah mengumpulkan 50 orang usahawan IKS untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada Mak Cun. Kedua, saya akan membina sebuah kiosk Mak Cun. Yang ketiga, saya akan mengumpul reseller seluruh daerah Sarawak. Kami nak buka booth, buat jualan coffee bank dekat situ. Masuk ke pasar raya Isya Bintung sebanyak 10 cawangan. Telah berjaya memasuki kedai di bawah Agro Bazaar. Seluruh stesen minyak seperti Petronas, Shell, BHP di negeri Kelantan dan juga di seluruh Malaysia. Menyuguhkan minimat tahfiz yang pertama di Malaysia yang mana akan dilancarkan di Macang Kelantan untuk membuka kios jinia Mak Cun Ketih, masuk ke semua kedai halal mat
di sekitar Negeri Sembilan. Saya akan bawa produk Mak Chun ke dalam Istana Raja-Raja di Negeri Sembilan dan Selangor. Kami akan create satu YouTube channel dan kami akan cari idea menu dan juga masakan yang menggunakan produk Mak Chun. Membuat infak di mana pasca Covid kami akan buat sumbangan Kami akan menjalankan kerjasama bersama dengan founder-founder produk IKS insya-Allah, di mana kami berhasrat untuk kita bersama-sama mensasarkan golongan-golongan ini untuk bersama-sama dalam memperjuangkan jihad ekonomi sesuai dengan perjuangan yang Mak Chun sendiri perjuangkan. Wah, tahniah Mak Chun. Saya betul-betul terkejut dengan perancangan yang dibuat oleh Mak Chun dengan jinianya ni. Macam-macam rupanya. Baiklah, itu pandangan kita. Kita dengar dulu apa komen dari juri kita. Silakan Cik Rizal. Terima kasih Fizo. Saya nak ucapkan tahniah lah kepada Mak Chun kerana telah berjaya mendapat keyakinan daripada Jinia Mak Chun, yang mana mereka telah membuat satu perancangan yang baik, bukan hanya untuk mendapatkan reseller, tetapi apa yang dinyatakan tadi untuk mendapat reseller yang bermotivasi dan berinspirasi. Dan banyak disebut produk-produk Mak Chun akan dipamerkan dan dijualkan dari kios, dari gerai sehinggalah ke kedai, ke minimart, ke stesen-stesen minyak. Ada juga di cawangan-cawangan pejabat GLC Government Link Companies. Begitu juga dengan Mahat Tahfiz Pasaraya dan sebagainya. Saya rasa satu perancangan yang baik. Saya harap Mak Chun dapat mendapat reseller yang apa yang dijanjikan oleh jinia-jinia Mak Chun tadi. Kalau tanya kepada saya Encik Rizal, 90% saya sangat yakin bahawa apa yang diperkatakan oleh jinia saya itu akan menjadi realisasi dan sudah pun sebahagiannya menjadi realisasi sebenarnya. Jadi perancangan ini bukan baru minggu ini atau minggu lepas. Sebenarnya ada sebahagiannya sudah pun dilaksanakan. Tinggal saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri je. Jadi saya mengambil inisiatif untuk pergi road tour pada minggu depan di setiap negeri dan berjumpa dengan semua jinia saya untuk saya yakinkan diri saya bahawa sebenarnya misi saya ini akan berjaya lagi 4 minggu. Baik, terima kasih Cik Riza dan seterusnya Datin Fauziah Gaus. Okey. Mak Chun, Alhamdulillah. Apa yang saya nampak di sini dengan Cik Amir tadi, dengan Jinia tadi, this is what we call how you delegate your job. Presentation today was very great, and then saya kagum dengan Mak Chun, semangat Mak Chun, niat Mak Chun. Tapi nak tanya Mak Chun satu je. Ya. Adakah saya yang terlupa ataupun Mak Chun cuba mengkaburi saya tentang launching Mak Chun tu? Tak payah tanya, dah buat dah. Dah buat dah? Gagal. Gagal Okey. Tak dapat ramai. Apa dah kata dah buat tapi gagal. Gagal maksudnya Mak Chun tak sempat. Kira Mak Chun kan tak present dekat saya. Jadi Mak Chun nak katakan Mak Chun gagal dengan reseller tu okey. Apa pun Mak Chun. Saya punya kelemahan di sini adalah tim saya. Abang kata Uncle Tiger, tim saya masih belum expert dalam marketing launching online ni lagi. Mereka banyak main offline aja. Kan? Jadi mereka tak pandai nak cari reseller. Orang suruh launching cari reseller, dia pergi jual produk. Jadi banyak selaru. Dia terlalu banyak jual produk. Jadi sebelum tu saya nak habaq juga. Produk yang saya present tadi awal-awal tu, yang inang-inang, budu dan sebagainya, itu adalah semua adalah produk yang saya akan buat kerjasama dengan Jinia. Maknanya Jinia Kelantan, dia kena cari usahawan mana yang kita akan rebrandkan. Apa produk yang hebat dekat Kelantan, dekat Kuantan, dekat Kedah, dekat Pahang, dekat Melaka. Jadi itu semua bukan produk saya. Itu semua produk dari Jinia saya, yang mana ini adalah kita punya business matching yang kita buat bersama. Mak Chun telah pun explain dan saya nak ucapkan tahniah sekali lagi, dan saya harap Mak Chun jadikan, bukan macam Mak Chun kata Mak Chun nak tengok depan mata sendiri sama ada benda ni jadi ke tidak. Yang paling penting, apa saja niat kita, apa saja target yang telah diberitahu tadi tu, saya doakan Mak Chun pastikan ia berlaku realiti. Doakan Jinia saya mampu laksanakan
apa yang dia janjikan kepada saya. Kerana dia yang akan menerajui empire tu. Mereka bergabung, mereka buka company yang ada Empire Jinia Kelantan, ada Empire Melaka. Itu syarikat yang mereka akan terajui, bukan saya selepas ini. Jadi mereka yang harus berjaya. Mak Chun tak boleh kata ini adalah mereka 100%, tapi Mak Chun adalah CEO kepada Jinia yang bakal menjadi CEO yang lain. Jadi Mak Chun ni sekarang ni CEO kepada CEO. Jadi Mak Chun kena ingat tanggungjawab Mak Chun adalah sangat-sangat besar. Jadi Mak Chun kena fokus dan kena faham perjalanan Mak Chun ini supaya Mak Chun tidak tersilap jalan. InsyaAllah. Terima kasih Datin. Sama. Baik, terima kasih Datin. Dan kita dengar apa pula kata Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Okey Mok Chun. Mok Chun, saya rasa minggu ni saya nak bagikan teguran yang paling tegas untuk Mok Chun. Teguran saya pada Mok Chun ialah beberapa perkara. Satu, Mok Chun, kita walaupun sayang, nampak betul Mok Chun sayang kepada Jinia-Jinia Mok Chun ni, tapi tak boleh sayang terlampau, jadi terlampau sayang, jadi hilang objektif. Tu Mok Chun kena berhati-hati tu Mok Chun, ya. Nombor satu. Nombor duanya, seperti yang Datin Fauzah tadi kata, Mok Chun ni ialah CEO kepada CEO. Jadi kalau Mok Chun nak jadi CEO kepada CEO ni, Mok Chun kena berikan mereka, kena jadi good role model. Jadi kalaulah Mok Chun nak suruh mereka membina reseller, tapi Mok Chun punya team tak nak bina reseller, tak nak belajar nak bina reseller, macam mana dia orang nak belajar? Saya lihat Mok Chun punya Jinia-Jinia ni ialah bagus, semangatnya bagus. Tapi dia punya strategi tu setengah-setengah tu sampai nak buat semua, nak buat semua. Saya rasa kena fokus sikit lah Mok Chun, suruh mereka fokus. Tak boleh lah nak buatkan semua, nak buka, nak buat sana, nak buat sini, nanti tengok nanti kan nak buat semua benda, satu benda pun tak menjadi. Ajar mereka supaya mereka ada fokus dan supaya mereka boleh mencapai dulu. Janganlah semuanya nak capai tapi tak tercapai satu pun. Itu yang saya punya komen untuk Mok Chun. Dan Mok Chun nak pergi roadshow ni ya, nampaknya menarik tu Mok Chun. So all the best. Baik, terima kasih Datuk. Kita dah tengok perjalanan perniagaan usahawan-usahawan mikro dan Mak Chun bersama Jinianya. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita nak tahu apa lagi tugasan mereka di dalam program ini. Kembali lagi bersama saya dalam program Reality Zero to CEO. Sebelum kita teruskan, apa kata kita tengok dulu hadiah-hadiah yang menanti mereka.
Itulah dia hadiah-hadiah yang menarik menanti mereka. Lagi 4 minggu sahaja. Saya pula rasa tak sabar nak tengok siapakah yang bakal menjuarai program ini nanti. Memandangkan minggu ini tidak ada sebarang penyingkiran, maka kita jemput Ibu Hanim untuk mengumumkan apakah agaknya tugasan yang akan diberikan kepada mereka minggu depan. Apakah agaknya Ibu tugasan Ibu? Okey, Fizo. Kita ada tugasan untuk minggu depan. Usahawan mikro, tugasan anda adalah Google Ads. Seperti yang usahawan mikro dah belajarkan daripada Sifu Wan Mus. Sekarang tiba masanya untuk kita buat semua task Google Ads pula. Bagi ibu lah ya, personally, Sifu Wan Mus ni hebat ilmunya. Ibu sendiri respect ilmu beliau tentang Google Ads ini. So, usahawan mikro, jalankan tugasan anda dengan baik dan nasihat ibu, buat betul-betul. Ilmu ini sangat penting untuk semua usahawan dan bukan senang nak dapat peluang seperti ini. Ingat ya, kriteria kita pada tugasan Google Ads, please lengkapkan your BFO iaitu Benefit Features Offer. Cari 10 keyword positif, set up 10 ad group, cari 20 negative keyword, dapatkan 10 ads yang approved and ready to run. Untuk Mak Chun. Mak Chun tadi ibu tengok, macam-macam lah jinior-jinior tu present. Seronoknya ibu. Kalau betul-betul menjadilah apa yang dia present tu jinior. Now is in your court. Pada jinior-jinior semua. So, Mak Chun, ibu minta task Mak Chun minggu depan. Tolonglah pergi buat business road tour. Ibu nak Mak Chun check betul-betul jinior Mak Chun ni dengan tugasan mereka, be with them, turun padang, beri semangat. Jumpa sekali ya reseller-reseller mereka Mak Chun, bagilah motivasi. So your task Mak Chun adalah road tour, business road tour satu Malaysia. Jumpa jinior-jinior hebat Mak Chun, insya-Allah. Kita dah sampai ke penghujung rancangan dan kepada anda semua jangan lupa teruskan bersama saya minggu hadapan hari Sabtu jam 4 petang dalam program Reality Zero to CEO.